أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita solat maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sebentar kita menunggu solat Isya ini, seperti biasa kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Jadi sebelum itu sama-sama kita buka dengan bacaan kitab Al-Fatihah. InsyaAllah ayat yang akan kita tadabburkan ni ialah ayat 30 sampai 33 insyaAllah, Suratul Baqarah, iaitu tentang pelantikan manusia sebagai khalifah di bumi dan pengajaran bahasa padanya. Supaya kita tak ingat ayat ayat berapa, 30, 31, 32, 33. Separuh dah ke? Belum lagi? Belum lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka, dan tatkala berkata Rabbuka, Tuhan kamu. Ini maksudnya Nabi Muhammad. Tuhan kamu di sini bermaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil malaikati, kepada malaikat. Ini sesungguhnya aku ja'ilun. Ja'ilun ni isim fa'il, iaitu orang yang ataupun zat lah, Allah Ta'ala, zat yang akan menjadikan. Sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah. Khalifah ni maknanya pengganti, asalnya pengganti yang akan menguruskan bumi lah. Jadi bila di situ, bila dikatakan khalifah, maka kita faham sebelum itu sudah ada. Sebelum itu dah ada makhluk lain lah, kita kata, yang menguasai bumi. Qalu, maka para malaikat menjawab, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima. Ataj'alu, adakah engkau akan menjadikan fiha, di bumi, man yufsidu, orang yang akan membuat kerosakan, fiha, di muka bumi, wa yasfiku, dan akan mengalirkan, menumpahkan ad-dima'a, darah-darah. Wa nahnu, sedangkan kami, waw itu dipanggil waw khaliyah, sedangkan kami, nusabbihu, sentiasa bertasbih, mensucikan kau, bihamdika, dengan memuji engkau, dengan kepujian kepada engkau, wa nuqaddisu, dan kami mensucikan. Musabbihun dengan nuqaddisu ni hampir sama maknanya. Laka, bagi kamu, bagimu. Malaikat kata
Malaikat seolah-olah sudah mengetahui bahawa yang akan jadi khalifah di muka bumi itu akan membuat kerosakan di bumi dan menumpahkan darah di bumi. Macam mana malaikat tahu? Itu kan kita dah bahas belum eh? Dah. Kalau sudah kita terjemah sikit, rujuk pada rakaman yang lepas. Pada rakaman. Jadi di sini ayat ini malaikat kata tak, lu nak buat makhluk yang akan buat kerosakan menumpahkan darah, sedangkan kami mensucikan kau, memuji kau. Maka Allah kata qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah Taala mengatakan, menjawab semula, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak mengetahui. Seolah macam aku tahulah apa nak buat. Satu persoalan di sini yang saya nak ajak tadabbur di sini, berlaku khilaf yang besar di kalangan ulama. Adakah dialog ini berlaku? Adakah dialog ini benar-benar berlaku seperti mana yang digambarkan oleh Al-Quran? Maksudnya kalau kita baca sekaligus, ada dialog tu, soal jawab kan. Allah bercakap, malaikat bangkang, seolah-olah bangkang lah, itu nanti ada pembahasan di bangkang atau macam mana. Bila Allah jawab balik, berlaku seolah-olah macam Allah ada kat situ, malaikat pun ada kat situ, cakap, dan Allah bercakap. Ini satu isu. Kaitan dia di sini dengan perbahasan sifat kalam Allah. Sifat kalam Allah. Dalam sifat 20, dalam sifat ma'ani, sifat yang ke-7 itu dibahas sifat kalam Allah. Jadi di dalam akidah kita ada suatu ayat Al-Quran yang muhkam, yang jelas, iaitu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun. Laisa syai'un mislullah, maksudnya laisa syai'un mislallah, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Syai', dulu kan syai' kita dah bahas, kita pernah bahas tentang syai' itu. Jadi bila kita laisa kamitslihi syai'un, syai'un itu adalah isim atau fa'il kepada laisa. Maksudnya kalau kita ubah sikit, susun secara biasa, laisa syai'un. Laisa itu penafian yang habis. Dia ada penafian kalau pakai laisa ni maknanya nafi habis. Tidak ada sesuatu pun. Mislihi maknanya seperti Allah. Ya, Allah itu tidak menyerupai sesuatu dan sesuatu pun tidak menyerupai Allah. Itu memang akidah kita lah, Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Jadi bila Allah kata sesuatu itu dari segala sudut, dari segala sudut tidak ada persamaan. Dari segi zatnya, dari segi sifatnya, dari segi perbuatannya. Tapi bila kita baca ayat ni, berlaku dialog lah pula. Allah bercakap lah pula, keluar suara lah pula, kan seolah-olah lah kita baca secara zahir. Dan Allah itu kita tahu bersifat dengan sifat qadim. Sifat qadim mana boleh berubah-ubah. Itu akidah. Tiba-tiba kita baca di sini pula berlaku perbualan di antara Allah dan malaikat. Dan kita Ahlussunnah mengatakan Allah tidak bertempat. Tiba-tiba kalau Allah tak bertempat, macam mana Allah sembang dengan malaikat? Allah cakap dengan malaikat, malaikat jawab balik, betul Allah jawab. Maknanya ada Allah bercakap, lepas tu malaikat berhenti, malaikat bercakap, betul Allah jawab balik. So itu hudus. Itu hudus. Bercanggah dengan qadim, bercanggah dengan laisa kamitslihi syai'. Wallahu a'lam, kita kena refer jugalah ayat Quran yang lain yang membahaskan tentang bagaimana Allah Ta'ala bertakallum.
Takalum tu maksudnya berbicara. Dalam sebuah ayat Quran dikatakan bahawa Allah Ta'ala firmanlah, "Ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan." Tidak ada seorang manusia pun yang boleh yang Allah bercakap dengannya, yukallimahu, dia bercakaplah, illa wahyan, melainkan dengan wahyu. Maksudnya Allah kalau nak bercakap dengan seorang manusia itu melalui wahyu. Au min wara'i hijab, atau di sebalik hijab. Au yursilal rasulah, atau diutuskan seorang utusan. Jadi taklim antara Allah dengan bashar. Di situ masalahnya disebut bashar. Maka li bashar. Bashar tu manusia. Di sini yang bercakap dengan Allah bukan manusia, tapi malaikat. Tapi kita tahulah malaikat dengan manusia sama-sama makhluk. Sebab apa? Nanti akan ada wa'allama Adama asma'ul, Allah ajar Nabi Adam. Nanti dia makan buah tu dia kena, kalau dia pergi syurga, sebelum tu Allah kata uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, duduklah engkau dengan isteri kau dalam syurga. Cakap juga dengan Nabi Adam. Bahkan dalam Quran ni banyak menceritakan tentang percakapan Allah dengan roh, percakapan Allah dengan malaikat, percakapan Allah dengan Nabi Adam, dengan Nabi Musa. Kallamallahu Musa taklima. Nanti kita pun akan bercakap dengan Allah di akhirat. So macam mana nak memahami, sedangkan Allah kata dia tak sama dengan makhluk, tak sama dengan segala sesuatu. Tiba-tiba di sini kan memberi satu unsur persamaan. Ini memang masalah agak rumit sebenarnya dalam akidah. Jadi antara pendapat-pendapat yang menafsirkan ayat ini ataupun menghuraikan masalah ini, dia kata sebenarnya kita kembali kepada ayat tadi yang Allah kata maka li basyarin yukallimullah illa wahyan. Wahyu au min wara'i hijab, di sebalik hijab. Cuma di sebalik hijab tu kita tak faham apa maksud di sebalik hijab. Di sebalik hijab. Dan yursilan rasulah, diutuskan rasul. So kita cuba ambil tiga, sebab Allah beritahu tiga je. Allah beritahu tiga cara. Maka cubalah dengan ketiga-tiga cara ni ulama cuba menafsirkan. Maksudnya yang pertama wahyan. Ini bukanlah dialog ni tak berlaku secara hakiki. Cuma Allah mewahyukan kepada malaikat itu dan malaikat memahami dan dia menjawab. Kemudian Allah wahyukan lagi, dia jawab lagi. Satu cara. Yang kedua, min wara'i hijab, di sebalik hijab. Macam mana di sebalik hijab tu? Wallahu a'lam. Sebab ahli sunnah jamaah mengatakan Nabi Musa mendapat gelaran kalimullah. Nabi Muhammad pun tak. Nabi Muhammad isunya di Mi'raj. Isunya ketika Mi'raj kan. Nabi memperolehi kewajipan solat 50 waktu, kemudian naik turun minta diskaun 9 kali, kemudian turun, akhirnya tinggal di 5. So mestilah ada dialog. Okey. Jadi setengah pendapat kata okey, dan Nabi dengan di Mi'raj itu ada dua pendapat. Siti Aisyah menafikan. Siti Aisyah kata tidak berlaku Nabi melihat Allah dan bercakap dengan Allah tu tidak. Siti Aisyah. Hadis sahih Muslim. Dia kata siapa yang mengatakan Nabi melihat Allah, bercakap dengan Allah di Mi'raj, dia telah membuat satu kebohongan yang besar dalam agama. Yang kata ni bukan dalam biasa. Siti Aisyah dalam hadis sahih dalam sahih Muslim. Jadi Siti Aisyah menafikan benda tu. Jadi seolah-olah dia mengatakan, dia bagi ayat ni, maka nali basyarin yukallimullahu illa wahyan au min wara'i hijab yursal rasulah. Dia kata Nabi kalau nak kata wahyan, Nabi di bumi pun dapat wahyu. Yursal rasulah, diutuskan utusan, Nabi di bumi, Jibril datang kan sebagai utusan. So ada satu kemungkinan je min wara'i hijab. So Siti Aisyah kata Nabi di sebalik hijab. Maknanya ada hijab di antara Allah dengan Nabi walaupun di Mi'raj. Hijab tu apa? Hijab ni kalau secara bahasa hijab ni macam tirai tu hijab juga kira-kira.
Tirai itu, hijab itu sesuatu pendinding lah. Hijab itu sesuatu pendinding yang memisahkan antara dua pihak. Itu hijab. Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim itu, dia kata ada hadis mengatakan hijabuhu min nur, antara hijab Allah tu daripada cahaya. Wa fi riwayatin min nar, ada setengah riwayat mengatakan hijab Allah tu daripada api. Dalam Majmu'uz Zawaid, kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang tambahan daripada Kutubus Sittah, dia kata 70,000 hijab antara Allah dengan makhluk, 70,000 hijab. Dan hijab di sini Imam Nawawi mensyarahkan, Imam Nawawi kata bukanlah hijab hissi, bukan hijab fizikal, hijab maknawi. Hijab, maksudnya nak faham hijab maknawi, contohnya sekarang kita nampak roh kita ke tak? Kita nampak malaikat ke tak? Nampak syaitan? Nampak jin? Yang tu ada kat sini ke tak? Ada kat sini ke tak? Roh dalam diri kita. Kalau kita hadir orang meninggal dunia kan, dia tengah azab, tak tahu dia di mana nanti. Nampak ke mereka maut cabut roh keluar tu? Nampak? Kita terhijab. Kita dihijab. Hijab tu namanya hijab maknawi, hijab secara makna saja, bukan hijab fizikal lah, bukan hijab hissi. Jadi kemungkinan di sini kita kembali Nabi Adam ataupun malaikat di sini pun disebalihi hijab. Disebalihi hijab. Perbualan itu berlaku di sebalik hijab, cuma diceritakan dalam bentuk seolah kita rasa macam benda itu berlaku. Bercakap jelas antara bertemulah dua kelompok, dialog lah dia panggil kan. Dialog ni ada dua orang cakap dan seorang lagi jawab dan berlaku perbualan. Itu satu kemungkinan lah, satu kemungkinan yang sebab apa, mustahil Allah Ta'ala dia boleh bercakap atau diam, lepas tu keluar suara ke daripada zat Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau dalam filem Tuhan suara besar kan. Jadi ulama kata kalau huruf dan suara keluar daripada zat Allah, mustahil. Sebab apa? Kalau maknanya ada huruf, ada suara keluar dari zat Allah, maknanya zat Allah isim, mustahil. So, orang kata kemungkinan Allah menciptakan suara dan bunyi. Allah ciptakan suara dan bunyi, so malaikat dengar, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makhluk yang berbentuk bunyi dan suara, yang kalau diceritakan dalam bahasa Arab, bunyi dia inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau kita terjemahkan bahasa Melayu jadi, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Bahasa Inggeris dengan terjemahan dia lah, dengan bahasa-bahasa semua terjemahan saja. Ini sebab Quran bahasa Arab dia tulislah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi ketika Allah Ta'ala menyampaikan perkataannya itu secara menciptakan perkataan kepada malaikat tu, Allah mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa lain, mungkin isyarah ke apa, tak tahu. Ada juga yang mengatakan bahawa mungkin Allah Ta'ala menyingkapkan hijab untuk malaikat. Katakan min wara hijab, di sebalik hijab. Tetapi di sini Allah singkapkan hijab bagi malaikat. So Allah Ta'ala tampakkan malaikat itu kalam nafsi Allah. Akhirnya malaikat memahami dan menjawab. Seperti mana yang berlaku pada Nabi Musa AS. Sebab Nabi Musa ni seperti yang saya sebutkan, dia kalimullah. Kalimullah hanya satu-satunya Nabi yang mempunyai mukjizat boleh bercakap direct dengan Allah. So apa maksud Nabi Musa bercakap dengan Allah? Ulama pun hilang. Ada mazhab Maturidi mengatakan bahawa macam tadi, Allah ciptakan bunyi dan suara di udara, Nabi Musa dengar. Itu adalah ayat tadi kan, sejauh lagi lah surah Toha. Wa tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada pada tangan kanan kau tu wahai Musa? Misalnya hiya asaya, tongkat aku, dan seterusnya. Berlaku perbualan. Satu Maturidi kata Allah ciptakan suara, tak bisa dengar. Ada satu kelompok ahli Mu'tazilah, bukan ahli sunnah, dia Mu'tazilah, dia kata Allah ciptakan suara di pokok. Sebab apa?
fil buqati minasy syajarah. Ada Allah sebut dalam ayat itu syajarah. Jadi maksudnya ada Allah ciptakan suara pada pokok, Nabi Musa dengar suara di pokok sebagai wakil lah. Apa yang bila Allah nak berdialog dengan Nabi Musa. Asy'ariyah mazhab saya lah, mungkin juga tuan mengatakan tak, disingkapkan hijab. Sebab apa? Dalam 3 Al-Quran tadi ada 3 cara utuskan Rasul, wahyu dengan min wara hijab, di sebalik hijab. Tapi Nabi Musa oleh kerana dia ni mendapat gelaran kalimullah, dan tentu dia tak sama dengan nabi-nabi yang lain. Kalau tak, apa kelebihan dia digelarkan sebagai kalimullah? Maka dia, kalau lama kita Asy'ariyah mengatakan disingkapkan hijab bagi Nabi Musa, dia memahami kalam nafsi Allah. Kemudian perbualan itu diceritakan dalam bentuk macam ni lah. Contohnya macam orang bisu. Kalau orang bisu dia kan sesama dia guna bahasa isyarat, bisu dengan bisu, maka nanti ada orang penterjemah tu kata si bisu A berkata kepada si bisu B, kau nak pergi mana? Si bisu B menjawab, nak pergi masjid. Orang masjid nak ikut boleh tak? Tapi dalam bahasa isyarat. Tapi penterjemah tu kena ceritakan dalam bahasa terjemahan. Tapi kalau yang menterjemahkan tu bahasa Inggeris, lain lagi punya dia kan. Si bisu dia kata, I'm going to masjid lah, I'm going to mosque. Kalau bahasa Cina, lain lagi. Bahasa Arab, lain lagi. Aina tazhab ma'ana zahabu ila masjid. Lain-lain, tapi yang benda yang nak diceritakan sama aja maknanya. Jadi maknanya di sini wallahu ta'ala mana satu yang benar itu khilaf lah. Besok kita akan tahu lah. Besok kita bila sampai di akhirat nanti di syurga, kita akan tahu macam mana kita akan berdialog dengan Allah, kita akan tahu. Tapi yang kita kena pegang satu, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tak sama dengan segala sesuatu. Maksudnya di sini kita tak boleh, bila kita baca ayat ini, kita tak boleh nak tadabbur ni, bukan tadabbur ni, Allah cakap dengan Musa dengan malaikat menjawab seolah-olah dialog, dua-dua ada di satu tempat. Itu tak boleh kita etikad itu menyalahi akidah kita. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu qadim. Ini ada unsur-unsur hadis. Tapi memang dah cerita dia macam tu, memanglah Allah nak ceritakan kepada kita, kena ceritalah dalam bentuk perkataan dan dialog. Kalau tidak, macam mana kita nak faham? Itu satulah yang berkaitan dengan akidah. So di sini sebab dia malaikat, so susah sikit nak ditetapkan bagaimana kaifiat malaikat berdialog dengan Allah Taala. Kalau ayat tadi dia berbunyi makana li basyarin, mungkin kita boleh, basyar itu manusia, tidak boleh satu manusia itu bercakap dengan Allah melainkan 3 cara tadi. Ini sekarang malaikat bukan basyar. Tapi kita boleh kias, karena ulama kata kias sama je malaikat ke manusia ke, nak berdialog dengan Allah, Allah kekal dengan sifat dia. Allah kekal dengan sifat-sifat dia. Allah takkan berubah. Kita saja yang berubah-ubah. Orang tanya Nabi itu, kalau Nabi pergi Mi'raj tak jumpa Allah, Allah tak ada ke sana kan? Nabi itu Nabi Musa pergi Bukit Sina, Allah tak ada ke situ. Sama aja, Nabi Musa pergi ke Bukit Sina berdialog dengan Allah, Nabi pergi Mi'raj berdialog dengan Allah Ta'ala, Nabi Yunus dalam berikan kan, dalam berdialog dengan Allah Ta'ala. Tiga-tiga itu berbeza, tapi Allah tak berubah. Allah dia qadim, dia tak berubah. Dia tak perlu berubah. Untuk bercakap dengan Nabi Muhammad, dia stay kat atas. Untuk bercakap dengan Musa, dia turun dekat Musa. Untuk bercakap dengan Nabi Yunus, dia turun dalam salah tak. Allah kekal dengan sifat dia. Dia tak akan berubah. Benda yang berubah ni benda yang tak sempurna. Allah maha sempurna, tak perlu kepada sebarang perubahan. Itu maksud laisa kamitslihi syai'. Sebab syai' ni semua berubah-ubah. Semua berubah-ubah. Allah tak berubah. Kalau dia berubah-ubah, dia tidak qadim lagi. Kita belajar tidak Allah qadim. Allah tu dia qadim. Dia tidak boleh berubah-ubah. Wallahu a'lam. Itu bab lah. Baiklah.
Kemudian seterusnya, wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa'allama Adam. Allah allama ni mengajarkan. Allama ni maksudnya mengajarkan atau memberi ilmu. Asal dia alima ya'lamu mengetahui. Allama mengajarkan ataupun memberi ilmu. So, macam mana Allah Ta'ala mengajarkan Adam ilmu? Nak ditadabburkan juga. Jadi ulama mengatakan bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Nabi Adam ilmu, maknanya Allah Ta'ala menciptakan ilmu di dalam hati Nabi Adam. Masalah cara dia mudahnya Allah ciptakan ilmu di dalam hati Nabi Adam, maka dia tahu asma' kullaha, nama bagi kesemua benda. Nama bagi kesemua benda, sebab semua benda ni diwakili dengan lafaz, dengan nama. Siap benda ni meja, ni kursi, ni kapet, tu kipas, lampu, ni lampu besar, ni masjid, ini TV, itu aircon, semua ada nama. Tanpa nama, kalau tak ada nama bagi satu benda, macam mana kita nak berkomunikasi? Maka perlu kepada nama. Jadi oleh kerana Allah nak jadikan Nabi Adam khalifah di muka bumi, maka segala benda yang ada di bumi Allah ajarkan kepada Nabi Adam supaya dia tahu. Nanti kalau Allah tak ajar, Allah kata pernah masak makanan, pergi kat pokok ni, kat situ ada apple, boleh makan apple tu. Benda ya Allah nak ajar lagi. Kau pergi ambil api, ambil kayu api, kau bakar, kau cari kambing ke binatang ni boleh makan, kau sembelih. Kambing tu apa, sembelih tu apa, pisau tu apa. Kalau tak ajar, tak tahu. So sebelum dia diturunkan ke muka bumi, Allah Ta'ala ajar segala nama-nama kepada Nabi Adam. Dengan wallahualam kaifiat tak tahu macam mana, cuma ulama kata Allah ciptakan ilmu di dalam diri Nabi Adam AS. Dia tahu semua. Yang mana ilmu tu Allah tak bagi kepada para malaikat. Sekarang ni malaikat dia tadi dia bangkang kan, seolah-olah bangkang kan. Itu ulama bahas juga kenapa malaikat boleh bangkang pula bila Allah kata aku nak jadikan manusia ke bumi, takkan pula jadikan manusia yang akan buat kerosakan dan menumpahkan darah, seolah-olah bangkang lah kan. Ulama kata lah itu bukan itu bukan satu kebangkangan. Kemudian satu lagi, macam mana malaikat boleh tahu yang manusia itu akan buat kerosakan, menumpahkan darah? Dah ada contoh ke, dah ada sampel ke manusia yang buat kerosakan dan menumpahkan darah? Sedangkan Nabi Adam makhluk yang manusia yang pertama. Lepas tu ulama kata, sebab tu Allah tak kata aku nak jadikan manusia di muka bumi. Allah tak kata macam tu. Allah kata inni ja'il fil khalifah. Aku nak jadikan khalifah di muka bumi. Bukan kata aku nak jadikan manusia. Allah tak kata aku nak jadikan manusia. Allah kata aku jadikan khalifah. So khalifah maknanya siapa saja boleh jadi khalifah lah. Manusia pun boleh, malaikat pun boleh. Sebab tu dia katakan kami kan bertasbih, kami memuji kau, biarlah kami jadi khalifah. Seolah-olah malaikat nak cakap macam tu pula kan. Buat apa nak cipta lagi khalifah? Kami kan memuji kau, bertasbih kepada kau, seolah nak kata kami lebih layak jadi khalifah di muka bumi. Tak payahlah buat khalifah yang dia buat kerosakan, menumpahkan darah. Sebab apa? Sudah ada golongan yang di muka bumi yang menjadi khalifah yang membuat kerosakan dan menumpahkan darah, iaitu golongan jin. Golongan jin. Kalau tak, malaikat takkan cakap macam tu. Yang sudah ada lah. Jadi malaikat pun mungkin dia menganggap Allah nak menciptakan jin juga. Tapi sebenarnya Allah kata inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahulah aku nak buat, aku tak akan buatkan makhluk yang macam jin. Sebab jin ni dia ada beberapa persamaan dengan manusia, iaitu sama-sama ditaklifkan, sama-sama diberi tanggungjawab untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi jin dan manusia ada satu persamaan dari segi dia ni sama-sama kena menjalankan syariat. Tapi dia ni jadi makhluk yang boleh kata 99% melanggar syariat. Jadi 90% melanggar syariat.
Jadi betul mereka kata takkan nak buat khalifah dia orang ni sibuk buat kerosakan akan menumpahkan darah. Kalau dia tak, aku tahu apa yang kena buat, lepasnya aku buat yang akan maksudnya lebih baik sikit daripada jin lah. Tapi ternyata kan zaman sekarang yang Islam pun berapa orang, yang Islam yang betul-betul menyembah Allah pun tak sampai berapa ratus, 7 bilion, 1 bilion lebih je. Statistik yang tepat tak pasti, katanya 1 bilion lebih saja yang Islam, 5 bilion lebih lagi. Dan yang menumpahkan darah tu atau yang perang-perang tu, macam itulah kot yang maksudnya. Jadi di sini Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Adam AS supaya daripada situ dah tahu dah dia akan diturunkan di muka bumi. Maka Allah Ta'ala mengajarkan dia segala ilmu-ilmu yang dia perlukanlah untuk dia menjadi khalifah di muka bumi. Cuma tadilah sambung sekali lagi yang macam mana malaikat tahu itu, ada setengah ulama bagi jawapan lain. Dia kata ada sebahagian malaikat yang bertugas menjaga Lauhul Mahfuz. Menjaga Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz tu sudah tertulislah segala-galanya. Segala takdir Allah tu sudah pun tertulis di Lauhul Mahfuz. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Allah telah menulis ketetapan takdir al-khalaiq, semua makhluk-makhluk dia, qabla an yakhluqas samawati wal ardi, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanah, 50,000 tahun sebelum. So dalam kata ada malaikat sudah tahu bahawa akan diciptakan manusia di muka bumi dan mereka akan kebanyakannya buat kerosakan dan menumpahkan darah. Sebab tu malaikat kata, kenapa engkau nak ciptakan khalifah yang akan membuat kerosakan dan bumi? Sebab tu dia bangkang. Sebab dia dah tahu. Lepas tu banyak lagi lah, macam mana boleh malaikat tu curi-curi baca tu? Ada macam-macam khilaf lah di situ berlaku, macam-macam apa ni orang petikai kan. Sepatutnya maknanya apa yang ada di Lauhul Mahfuz tu satu amanah. Mana boleh malaikat-malaikat dia curi-curi baca tu? Maksudnya alasan tu tak berapa kuat lah. Alasan tu ulama kata tak berapa kuat. Ada ulama jawab, dia kata Allah sendiri bagi pengetahuan kepada malaikat, dan malaikat itu bercakap kerana ilmu yang Allah beri kepada dia. So apa tujuan dia? Sebenarnya berdialog ini berlaku, sebenarnya Allah yang sengaja merancang seolah-olah berlaku dialog ni untuk menunjukkan kemuliaan manusia. Untuk menunjukkan kemuliaan manusia. Jadi Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala ajarkan Nabi Adam nama-nama, akhirnya disuruh malaikat bagi tahu nama-nama tu, malaikat tak tahu. Maka dia menunjukkan kelebihan manusia, dia mengetahui lebih ilmu dia daripada para malaikat. Sengaja Allah nak menceritakan tentang sejarah penciptaan manusia, dan Allah takdirkan benda tu akan berlaku beginilah. So kalau tak ada cerita macam ni, takkan tak menarik jadi ya. Tahu-tahu Nabi Adam, tahu-tahu muncul seorang-seorang kat bumi. Kan di sini kan bila ada berlaku, Allah kata aku nak jadikan manusia muka bumi, malaikat macam pangkang kata dia orang ni akan buat kerosakan. Tak ada, aku lebih tahu apa yang aku tak tahu. Allah cipta benda, ajar dia ilmu, akhirnya dia makan buah tu, turun kena halau, turun ke bumi. So cerita tu jadi macam menarik sikit lah. Allahu a'lam. Hikmah di sebalik apa yang berlaku. Qalu subhanaka la ilmana illa ma 'allamtana. Kata malaikat, subhanak, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu sama sekali bagi kami, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maksudnya seolah-olah macam Allah kata tadi, engkau kata engkau banyak memuji aku, banyak mentasbihkan aku. Sekarang ni cuba kau beritahu tengok nama-nama ni. Ya Allah, kami tak tahu. Tu kata Allah kata, apa mana aku nak beritahu, aku tahulah kan kenapa aku nak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kenapa aku memilih Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi? Kenapa aku tak pilih engkau? Kalau aku pilih engkau orang dari muka bumi, engkau benda ni pun tak tahu. So, macam mana kau nak hidup kau muka bumi? Seolah macam itulah Allah Ta'ala nak ini mengatakan kepada malaikat,
Qala, maka Allah Ta'ala berfirman lagi, ya Adam, amma. Ini kan Allah bercakap dengan Nabi Adam. Jadi maknanya ayat tadi boleh dipakai untuk malaikat dan juga boleh dipakai untuk manusia. Wahai Adam, anbihum bi asma'ihim. Beritakanlah, anbihum maksudnya beritakanlah ataupun ceritakanlah kepada para malaikat akan nama-nama benda tersebut. Falamma ambahum bi asma'ihim, dan tatkala Nabi Adam menceritakan kepada para malaikat dengan nama-nama benda tersebut, qala, maka Allah Ta'ala berfirman lagi, alam aqul lakum, tidakkah aku telah katakan kepada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, sesungguhnya aku lebih mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu tampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Inilah. InsyaAllah nanti ayat terakhir ni kita sambung lagi sikit lagi insyaAllah pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang terbaik kita semua kelemahan saya lah. Alhamdulillah Allah, maaf semua. Mudah-mudahan lebih taufik kita faham apa sampaikan. Kita tangguhkan kafarah majlis. Alhamdulillah bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.